Assalamualaikum dan salam Sarawakku saya bersama saya Nur Iqmal Hamjani. Tumpuan berita. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg mempunyai wawasan untuk membantu rakyat Sarawak. Demikian jelas Pengerusi Bintulu Port Holding Berhad PBHB Datuk Abdul Muttalib alias selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak di Wisma Bapa Malaysia di Kuching pada Jumaat. Menurut beliau, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari merupakan seorang pemimpin yang sangat berwawasan tinggi dan sentiasa menyokong apa sahaja aktiviti Bintulu Port anjurkan. Dan kita juga bertukar pendapat dan pandangan mengenai beberapa isu yang lain. Not only Bintulu Port but also general matters, hal-hal yang lain. Umpamanya hal isu perumahan, dan saya memberitahu YB that idea-idea yang YB laksanakan di Sarawak adalah idea-idea yang sangat kreatif. Menunjukkan dia mempunyai wawasan untuk untuk membantu rakyat Sarawak khususnya. Datuk Abdul Muttalib dalam pada itu berharap agar hubungan baik di antara Bintulu Port dan Kerajaan Sarawak akan berterusan. Dan kita menghargai setinggi-tingginya sokongan dan kerjasama serta bantuan yang diberikan oleh state kepada pihak Bintulu Port. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan BPHB Datuk Muhammad Medan Abdullah dan Ahli Lembaga Pengarah BPHB Datuk Sri Fung Ju Chung. Berita seterusnya. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sentiasa sedar peranan warga sekolah amat penting demi mencapai jangkaan dan harapan masyarakat terhadap agenda pendidikan yang semakin mencabar pada masa kini. Timbalan Menteri Pendidikan 2 Malaysia, Datuk Muhammad Alamin berkata, peranan ini amat besar dalam memastikan visi dan misi sistem pendidikan di Malaysia dapat dicapai. Katanya, projek naik taraf dan pembangunan semula bangunan daib di sekolah di bawah peruntukan RM1 bilion juga diusahakan oleh Kerajaan Sarawak kerjasama dengan Kerajaan Persekutuan. Kita di negeri Sarawak ini di bawah program 1 bilion ini banyak projek-projek telah pun dirancang. Yang telah pun dirancang dan terbagi kepada 3 fasa. Kalau kita lihat maklumat yang diberikan kepada saya setakat hari ini, di mana fasa 1 kita mempunyai 41 projek dengan kos berjumlah RM350 juta keseluruhan, di mana ianya siap dibina sebanyak 8 buah sekolah termasuk SKNG dan ongoing yang masih lagi berjalan pembinaannya YB sebanyak 31 buah dan prabina 2 buah. Jadi kawasan YB bertuah kerana dapat juga diperuntukkan projek 1 bilion ini untuk sekolah anjing. Jadi insyaAllah saya percaya banyak lagi kawasan-kawasan lain di negeri Sarawak ini akan dapat manfaat daripada program 1 bilion ini. Beliau berkata demikian semasa berucap pada lawatan kerja rasmi di Sekolah Kebangsaan Anci Miri baru-baru ini. Laporan berikutnya. Laku Manajemen Sendirian Berhad telah mengambil tindakan segera susulan daripada masalah kebocoran paip utama di Batu Tujuh Jalan Miri Bintulu yang menyebabkan 65,000 atau 85% pelanggan di Bandaraya Miri terjejas bekalan air. Pengurusi Laku Manajemen Sendirian Berhad Datuk Nelson Balang Rining dalam sidang media di Lembaga Air Kawasan Utara Laku Bukit Selatan Miri pada Khamis berkata, tindakan segera ini bagi meringankan beban pengguna yang terganggu akibat situasi ini. Our immediate action now is to restore back water to additional places in the city centre, Marina area and Jalan Brighton all the way to Marriott later on. Number 2, Miri Emergency Response Team or ERT had been activated, interagency working together. Number 2, Miri Emergency Response Team or ERT had been activated, interagency working together. Number 3, water pickup area had been activated.
from hydrant and also from water tankers. Okay? Number 4, more water tankers will be dispatched to affected areas. Tambah Datuk Nelson lagi, pihaknya turut mengambil tindakan jangka pendek dan jangka panjang bagi memastikan gangguan bekalan air ini dapat diatasi segera. Short term, flushing of pipeline by maintenance and engineering team. Number 2, additional team will be coming from our Bintulu area for the service recovery. This is to help the Miri team here. And also, of course, the major repair is going on right now. Long term, what is I-beam? Ya. I-beam support to current pipeline. Number 2, there will be relocation of pipeline by the Pen Borneo. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhubung dengan hotline laku 24 jam 085 426 626 atau 085 436 626 atau boleh melayari www.lakumanagement.com.my untuk maklumat lanjut. Sedikit laporan mengenai keputusan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2021. Seramai 36 pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK St. Joseph, Kuching memperoleh A dalam keputusan peperiksaan SPM 2021. Kesemua mereka mencatatkan sekurang-kurangnya A dalam semua mata pelajaran yang diambil. Dalam pada itu, Pemangku Pengetua SGPSS-FR Stanley Goh mengucapkan tahniah kepada para pelajar di atas pencapaian yang membanggakan meskipun berhadapan dengan pelbagai cabaran terutama pandemik COVID-19. Menurutnya, pelajar-pelajar tersebut terpaksa mengharungi sesi persekolahan dengan pembelajaran di atas talian, namun mereka tetap tabah untuk berjuang untuk memperoleh keputusan cemerlang. Tambah beliau, guru-guru turut memberi kerjasama sepenuhnya bagi memastikan para pelajar dapat belajar dengan baik semasa masa sukar dalam tempoh penutupan sekolah dan kuarantin. Pada Khamis, Pengarah Pendidikan Sarawak Datuk Dr. Azhar Ahmad mengumumkan keputusan SPM 2021 bagi Sarawak yang mencapai nilai grade Purata Negeri GPN 5.17. Katanya seramai 596 calon mencapai sekurang-kurangnya A tolak dalam semua mata pelajaran yang diambil. Manakala seramai 12 calon berprestasi cemerlang tertinggi mendapat grade A tambah dalam semua mata pelajaran dengan seorang calon mencatatkan 11 A tambah, 6 calon mencatatkan 10 A tambah dan 5 calon mencatatkan 9 A tambah. Sementara itu, para pelajar yang ditemu bual turut menyatakan perancangan untuk melanjutkan pelajaran selepas mendapat keputusan peperiksaan SPM 2021. I actually used my forecast result to apply for my pre-university program. So I'm currently taking Ontario Secondary School Diploma, or SSD, which is a program based in Canada. So after this program, I'm completing it next year. So after this, I'll be furthering my studies in Ireland and taking on the course Forensic Science. I think the key to focusing during online classes is self-discipline, because without the presence of your peers with you, as compared to physical classes where you have them right next to you in the classroom, it is very hard for us to stay focused and to keep ourselves motivated to continue on with this syllabus. So I think it's very important that we instill a strong self-discipline in ourselves, and also it's also very important for us to maintain a balanced lifestyle. That means other than just studying whole day, it's also important for us to do some exercises or do our hobbies from time to time to keep ourselves refreshed and hydrated from time to time. I will apply university, but if the apply cannot approve, then maybe my another choice is go to the Form 6, take my STPM. I always study with my friends, and also I will focus with some subject that I don't know lah. I will do revision. Both got, because I got tuition for my BM, and also I will do my self-revision, self-study in my room, and also with my friends lah. Just a normal revision. Actually, I've already applied to a Foundation in Science program at Manipal University College, Malaysia with my trial SPM results. So I'm hoping with my actual SPM results, I'll be able to apply for a scholarship at the same university. I'm taking this foundation program with hopes to also continue with the MBBS program at the same university. Throughout MCO, I actually did not
go for any tuition programs, but I relied solely on my wonderful teachers who had put a lot of effort into their teaching plans. And so on my own part, I believe it's quite important for a student to take charge of their own learning, be independent, and also be quite self-aware about their own needs and capabilities. So throughout online learning, I tried to discipline myself. And Putra bersatu, asas berjuang untuk semua. Beralih ke perkembangan Perhimpunan Agong Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak ke-15. Timbalan Yang di-Pertua PBB Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, Perhimpunan Agong PBB kali ke-15 ini sangat bermakna kepada setiap ahli selepas kerjaya besar Gabungan Parti Sarawak GPS dalam Pilihan Raya Negeri Sarawak ke-12 PRN12. Lebih manis kata beliau apabila PBB turut memenangi kesemua 47 kerusi DUN yang dipertandingkan. Perhimpunan Agong kali ini cukup bermakna sekali. Ianya bermakna kerana kita meraihkan kemenangan GPS dalam pilihan raya yang lepas. We win 76 seat out of 82. So in Council Negeri we dominate, and with a very efficient speaker, the opposition hardly notice. PBB juga mencapai sejarah kerana kita menang semua 47 kerusi yang kita tandingi. Kita menang kerana ahli-ahli kita semua berdisiplin, cukup setia. Though initially ada beberapa nak bertanding, tetapi apabila pucuk pimpinan membuat keputusan memilih calon, dan semua work together to make sure that PBB candidate win in that election, and we won. And that is the culture that we make us strong and make us continue to win. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Perasmian Perhimpunan Pergerakan Pemuda dan Wanita PBB Sarawak ke-15 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Jumaat. Beliau yang juga Timbalan Premier Sarawak menyifatkan kemenangan GPS dan PBB dalam PRN12 lepas didorong oleh kebijaksanaan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Beliau seorang pemimpin yang berjiwa rakyat, berpengalaman, berpandangan jauh, berintegriti, inklusif dan pintar. Faktor utama yang menyumbang kepada kemenangan bergaya kita PBB adalah kerana PBB dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg. Beliau adalah seorang pemimpin yang berjiwa rakyat, berpengalaman, berpandang jauh, berintegriti, inklusif dasar dia, dan juga pintar untuk meningkatkan hasil untuk negeri Sarawak dan kemudian berjaya membawa pembangunan di seluruh negeri Sarawak seperti kita saksi selama ini. Ditemui media selepas merasmikan Perhimpunan Agong itu, Dato' Ahmad Douglas Ugah memberitahu PBB Sarawak amat komited untuk membawa golongan belia menyertai parti berkenaan. Justru katanya cadangan untuk mewujudkan sayap pergerakan belia PBB akan dibahaskan dalam Perhimpunan Agong kelak. Amend our constitution to allow the formation gerakan belia PBB. So another forum for them. We have main body, we have Bapa, we have Wanita Pemuda, now another one is pergerakan belia PBB. It is going to be debated in the main Perhimpunan Agong.
Terdahulu beliau memaklumkan dengan 66% pemilih berdaftar terdiri daripada mereka yang berusia antara 18 hingga 29 tahun. PBB perlu mengambil peluang dan bertindak dengan cepat untuk memastikan mereka menyertai PBB. As at December 31st, 2021, Sarawak merekodkan jumlah pengundi di Sarawak 1,927,750 pemilih berdaftar. Kena itu instant automatic registration. From that, 675,077 pemilih baru. Dari jumlah pemilih baru itu, 20% pemilih berdaftar berusia 19 ke 20 tahun. Manakala 45% dari pemilih baru, bukan from the total, antara 21 ke 29 tahun dan 19% kepada 30 kepada 39 tahun. Ini bermakna 66% pemilih berdaftar baru berusia 18 hingga 29 tahun. And they are going to be a big group. Dalam perkembangan lain, Dato' Amar Douglas Ugah berkata, kesetiaan dan komitmen dalam sayap wanita amat penting bagi PBB. Ujarnya mereka telah menunjukkan komitmen yang tidak berbelah bahagi dalam apa jua keadaan, terutama semasa pilihan raya. Kesetiaan dan komitmen dalam sayap wanita amatlah penting bagi PBB. Oleh itu, teruskan perpaduan dan tabah membangun sayap wanita dan terus usaha menarik minat wanita untuk terlibat dalam arus perdana politik. Bercakap mengenai pemuda PBB pula, Dato' Amar Douglas yang juga Timbalan Premier Sarawak menambah, mereka merupakan barisan hadapan yang diharapkan untuk menjaga dan memelihara parti. Katanya lagi, wanita dan pemuda perlu bekerjasama dan memperkasakan didikan dan latihan politik untuk ahli demi meningkatkan keyakinan diri dan semangat perjuangan dalam PBB. Terdahulu ketika berucap Ketua Pergerakan Wanita PBB Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, selepas PRN 12 yang lepas, kualiti dan kuantiti golongan wanita di negeri ini masih boleh dipertingkatkan lagi. Jelas beliau, ia dapat dipertingkatkan sekiranya isu keterangkuman, ketidaksamaan dan equity antara gender dapat ditanggani secara sedar dan terancang dan bijaksana. Untuk Sarawak, pencapaian wanita dalam pendidikan juga mencatat skor yang lebih tinggi daripada lelaki, iaitu 1.071, di mana skor 1 menunjukkan aras pencapaian kesaksamaan antara wanita dan lelaki. Datuk Seri Fatimah Abdullah yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak juga mencadangkan kepada pucuk pimpinan tertinggi PBB mengenai pindaan perlembagaan dan peraturan pergerakan wanita PBB bagi artikel 14 dan artikel 23. Artikel 14 agar tidak kurang daripada 5 orang ahli MT Induk hendaklah dilantik daripada kalangan ahli Majlis Tertinggi Wanita mengikut turutan struktur hierarki Majlis Tertinggi Wanita, dan ini tidak termasuk lantikan ketua wanita sebagai naib yang dipertua secara automatik di bawah perlembagaan sedia ada. Bilangan ini juga tidak termasuk wanita yang menjadi ahli MT melalui kemenangan dalam pemilihan MT Majlis Tertinggi. Sementara itu, Ketua Pemuda PBB Sarawak Datuk Gerald Rentap Jabu berkata, semua ahli pemuda PBB Sarawak perlu mencontohi peranan tokoh pemimpin terdahulu yang ikhlas berkhidmat kepada rakyat. Mendiang Tun Jugah was the first president menyatu padukan Bumi Putera Sarawak, disambung oleh Tun Rahman Yaakob yang memperkasakan politik Bumi Putera Sarawak, diteruskan oleh Tun Peng Sri Taib Mahmud sebagai bapa pembangunan dan perpaduan Sarawak. Seterusnya, arwah Peng Sri Adnan Satim mementingkan hak Sarawak
hingga ke Datuk Petinggi Abang Jo sekarang memperkukuhkan ekonomi melalui strategi baru, digital economy, hydrogen economy dan juga revenue re-engineering. Semua untuk masa hadapan anak cucu kita. Beliau yang juga Timbalan Menteri Pembangunan Belia dan Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak mencadangkan kepada pucuk pimpinan Parti PBB Sarawak untuk memberi bantuan kepada remaja yang mencapai usia 17 tahun untuk memiliki lesen memandu motosikal. Dengan ini, saya ingin mencadangkan on this platform, I humbly ask untuk memberi a head start kepada generasi muda kita supaya kerajaan GPS memberi bantuan untuk anak-anak kita yang menyambut hari jadi mereka yang ke-17 supaya boleh diberi bantuan untuk mereka mengambil lesen memandu motosikal ataupun kereta. Ujar beliau lagi, ini bagi membantu menyediakan belia berkecimpung dalam industri penghantaran makanan atau barangan seperti GrabFood dan Foodpanda. Sekian edisi malam bersama saya Nur Iqmal Hamjani. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.